Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Hari ini saya akan berkongsi langkah-langkah persediaan PDPR yang berkonsepkan PAK 21. Sebelum saya memulakan sebarang kelas, saya akan mengenal pasti kaedah-kaedah pengajaran yang bersesuaian dengan tajuk. Untuk induksi, selalunya saya akan menayangkan video pendek dan meminta murid untuk mengaitkannya dengan tajuk pada hari itu. Kemudian saya akan memilih satu kaedah. Selalunya saya akan memilih satu kaedah saja ya untuk setiap tajuk bagi memastikan murid dapat fokus pada objektif pembelajaran pada hari itu. Kemudiannya saya akan menyediakan latihan dan juga kuis. Biasanya saya gunakan latihan secara online seperti live worksheet dan juga quizzes ya. Okey, kemudiannya saya akan menyediakan lembaran kerja ataupun modul terutamanya sebelum kelas tamat ya. Sebab selalunya saya akan menghantar tugasan di grup WhatsApp ataupun Telegram supaya tugasan itu dapat juga dilaksanakan oleh murid-murid lain yang tidak mengikuti kelas online pada hari itu. Okey, antara kaedah-kaedah PDPR yang berkonsepkan PAK 21 yang saya jalankan ialah kaedah pengajaran secara brainstorming. Kaedah ini saya akan melakukan kaedah ini dengan mengemukakan satu topik pembelajaran dan saya akan menyuruh murid-murid untuk menjana idea ya dengan menghasilkan alatan berfikir seperti membina peta I-Think. Okey, terdapat beberapa kaedah yang akan saya gunakan untuk melantik memilih beberapa kumpulan dan juga menyediakan senarai bagi mereka untuk menjawab soalan. Saya akan menyediakan peta I-Think kosong untuk dilengkapkan oleh murid dan selalunya saya ambil daripada buku teks ataupun live worksheet. Okey, ini adalah contoh-contoh aktiviti brainstorming yang saya laksanakan. Okey, selalunya aktiviti brainstorming ini saya bagi tugasan di akhir pengajaran dan saya akan semak selepas tu. Okey, ini adalah latihan secara live worksheet. Okey, untuk kaedah yang kedua, saya menggunakan case study. Sebab untuk sains ada dua PBR yang perlu diselesaikan pada setiap tahun untuk tingkatan 1 dan 2 ya. Okey, aktiviti case study ni sesuai untuk aktiviti PBL. Okey, sebabnya dia memerlukan jangka masa yang panjang ya, yang agak panjang iaitu antara 2 minggu hingga sebulan. Okey, saya akan membantu murid-murid dengan membagi rangka kaedah melaksanakan sama ada folio, template ataupun video. Okey, kemudian murid akan diminta menyediakan laporan atau video untuk menerangkan tentang kajian kes tersebut. Okey. Okey, ini adalah contoh ya, contoh-contoh kajian kes yang saya laksanakan ya. Okey, seperti video, pamphlet ataupun folio. Okey, ini adalah kaedah video klip di mana saya akan memberi satu akan menayangkan satu video pendek, kemudian saya meminta murid untuk saya akan menyediakan soalan ya yang berkaitan selepas video ditayangkan. Okey. Dan yang terakhir ya yang saya biasa laksanakan iaitu read and highlight ya. Di mana saya akan meminta murid untuk membaca topik yang dibincangkan. Kemudian saya akan menetapkan tempoh masa untuk murid menghabiskan bacaan dan mengumpul maklumat. Okey, saya akan menyediakan beberapa kata kunci atau ayat utama supaya semasa murid membuat bacaan mereka dapat meneliti perkataan tu dan juga mencari maklumat yang berkenaan. Kemudian saya akan meminta mereka membina peta I-Think ya berdasarkan kata kerja ataupun ayat utama dalam satu topik yang dibincangkan itu.
Okey, ini adalah aplikasi yang saya gunakan semasa Google Meet untuk menjawab soalan. Biasanya saya gunakan kaedah saya akan menggunakan kaedah ni untuk menjawab soalan supaya murid-murid akan excited untuk melihat nama mereka semasa menjawab soalan. Okey, start Okey. Ini adalah kaedah kedua. Okey. Okey, dan juga kaedah yang ketiga di mana saya gunakan soalan kuizi. Aktiviti PAK 21 adalah aktiviti yang berpusatkan murid dengan guru sebagai fasilitator. Kaedah ini dirangka bagi proses kemenjadian murid. Kita masih lagi boleh mengaplikasikan kaedah-kaedah pengajaran PAK 21 walaupun hanya di atas talian. Amalan aktiviti PAK yang saya amalkan ialah pertama, brainstorming, di mana guru merangsang murid untuk berfikir dan menjana idea. Kaedah yang kedua ialah case study. Kaedah ini sesuai untuk aktiviti PBL, terutamanya untuk subjek sains dan juga subjek-subjek lain seperti sejarah dan juga geografi. Aktiviti ketiga ialah video klip. Aktiviti ini untuk melatih murid supaya sentiasa peka dan fokus semasa pembelajaran. Aktiviti keempat ialah read and highlight, di mana murid dilatih untuk mengumpul maklumat dari bacaan ataupun sumber-sumber yang lain. Semoga perkongsian saya pada kali ini dapat membantu guru-guru, rakan-rakan guru untuk mengaplikasi kaedah PAK 21 semasa PDPR. Sekian sahaja untuk kali ini. Terima kasih.